الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada petang ini. Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadilah Upah Sabariah selaku penganjur, sahabat pencinta Al-Quran. Seterusnya bonda-bonda moderator, bonda Zainun, mungkin Ustazah Jasrina pun ada, kemudian Kak Nisum, kemudian muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah hadirin hadirat serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Tak sabar-sabar kita nak menantikan Ramadan insya-Allah pada minggu hadapan. Mengikut anggaran kita adalah pada hari Khamis lah. Tapi wallahu alam mungkin Rabu pun boleh jadi, mungkin sehari awal. Jadi apa pun ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, harapnya kita dah bersiap sedialah. Mudah-mudahanlah Allah Azza wa Jal memberikan kita kesempatan untuk merasai Ramadan yang akan datang insya-Allah. Kenapa ibu-ibu sekalian? Saya sangat-sangat risau sekiranya kita tak dapat masuk Ramadan. Kerana apa? Yang terbaru yang saya dengar daripada kuliah saya, tempat saya berkuliah, tempat di Masjid Sungai Pelong dekat dengan Payajaras Selangor ni. Baru pagi tadi dapat khabar berita salah seorang penceramah di masjid tersebut yang juga merupakan guru saya yang mengajar saya di masjid telah kembali ke rahmatullah. Allah yarham Ustaz Haji Ahmad bin Muhammad. Baru pagi tadi menghembuskan nafas terakhir yang seorang pendakwah, seorang penceramah, seorang kita boleh kata murabbi yang cukup lama beliau dalam bidang dakwah ini. Yang apa yang mengejutkan, sepatutnya giliran beliau berkuliah pada esok Ahad subuh, pada subuh. Tapi beliau tak sempat dan telah pun pergi meninggalkan kita. Jadi sebenarnya ini memberikan kita peringatan lah. Kerana mungkin faktor usia beliau yang semakin tua itu antara asbab lah.
Apapun kita tahu kematian ini tidaklah mengenal usia. Jadi kita dengar je tentang berita kematian selain daripada kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian juga kita mendoakan agar Allah mengampuni arwah. Selain daripada itu kita perlu bermuhasabah. Kita ambil iktibar sebab itu dalam lafaz ta'ziyah kalau kita belajar nanti insya-Allah dalam 40 hadis tentang doa, kita akan lihat dalam lafaz ta'ziyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan lafaz fal tasbir wal tahtasib. Bila ada orang meninggal, kita ucapkan ta'ziyah, kita akan sebut bersabarlah dan bermuhasabahlah. Ni nak ucap kepada siapa ni? Kepada keluarga waris yang menghadapi kematian. Nanti kita bincang. Saya rasa tak bincang lagi kot. Saya pun tak, belum lagi lah. Kita masih lagi dalam waktu yang mustajab kan, doa tu. So kita akan masuk dalam doa yang sunnah, kita akan bincangkan. Ada doa takziah, lafaz takziah, kita ucapkan kepada keluarga arwah. Bukan kepada si mati tu. Nak sebut kat dia sabar, muhasabah, tak kena lah kan. Kita ucap kepada keluarga si mati, dan di situ kita pun kena ambil iktibar. Kita yang ucap ni kita dengar dulu kan. Jadi kita fahamkan dulu. Dalam ucapan tu disebutkan seperti mana Bonda Bani Mat tuliskan dalam ruangan chat. Fal tasbir, bersabarlah, wal tahtasib, bermuhasabahlah. Jadi ini yang kita perlu ambil iktibar. Jadi mudah-mudahanlah ibu-ibu sekalian, Allah sampaikanlah kita semua ke dalam Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Maknanya seolah-olah Ramadan yang terakhir. Maknanya kesungguhan itu di puncak yang maksimum dan kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Mudah-mudahanlah Allah merahmati kita semua insya-Allah. Kena risau ibu-ibu sekalian, baru-baru ni ayah kepada pelajar saya yang sekarang ni di tahun 3 lah. Ayah dia kemalangan. Saya sudah sebut dalam kuliah lepas. Baru-baru juga kan, baru dalam minggu ni juga. Kemudian guru saya pula. Dan sebelum-sebelum tu pun kalau lihat dalam Facebook pun bila saya scroll baik grup ke ataupun FB peribadi ke, ada je berita tentang kematian, yang kesakitan, yang dalam menghadapi sakit yang sangat dahsyat. Jadi ia seolah-olah macam kebetulan nak berlaku lah pada akhir-akhir sebelum masuk Ramadan. Jadi benda tu sebenarnya memberikan kita kesedaran lah. Kan? Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar, kerana orang yang ambil iktibar lah akan mendapat maknanya kesungguhan, dan dia akan sedar, dia akan ingat kepada mati. Sebab itu Nabi pesan kepada kita, orang yang bijak adalah orang yang paling banyak mengingati mati. Zikrul maut. Maknanya apa? Dia sentiasa bermuhasabah. Apabila dia buat benda maksiat pun dia akan cepat-cepat bertaubat, dan dia akan sungguh-sungguh tak akan buat maksiat. Begitulah ibu-ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan di bawah naungan rahmat Allah, insya-Allah. Amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, sebelum kita sambung pengajian kita membincangkan amalan sunnah dalam Ramadan, semalam baru kita bincangkan 2. So kita panaskan dulu enjin seperti kebiasaan dengan soalan uji minda yang insya-Allah senang lah kot untuk petang ini. Kita tengok jawapan macam mana. Ibu-ibu boleh pilih jawapan. Soalan yang ke-33, pilih lafaz salam yang tepat mengikut sunnah. Pilih lafaz salam yang tepat mengikut sunnah. A. Salam. B. Assalam. C. Assalamualaikum ataupun Assalamualaiki. Ini berbeza ikut kepada jantina lah. K untuk lelaki, Ki untuk perempuan. Kemudian yang D. Assalamualaikum. Jadi ibu sekalian boleh jawab di ruangan chat seperti biasa. Nanti kita akan huraikan sebentar lagi. Mana yang paling tepat? Mana tepat ikut kepada sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Okey. Baik, Bonda Marhani dah mendahului dengan jawapan D ya. Okey, Bonda Muna, Bonda Zainab, Bonda Zainab juga ni. 2 Bonda Zainab ni. Bonda Zainab kuasa 2 Baik. Biasa kita dengar orang kembar ni nama kembar Kebetulan dekat-dekat pula jawapan yang diberikan Jawapan pun sama juga. Okey, Bonda Bibi Sabaria, Bonda Katifah, Bonda Latifah. Terima kasih kepada semua yang menjawab. So setakat ni yang dipilih adalah jawapan D. Tapi belum tentu bagi betul. Kemungkinan kita terkeliru. Kita overconfident. Dia confident tak apa ibu-ibu, jangan overconfident, itu bahaya.
Kan? Kalau kita rasa kita dah yakin tak apa. Jangan melampaui dalam yakin. Ataupun bahasa yang lebih mudah faham, jangan ekstrim. Jangan yakin sangatlah. Gitulah. Kan? Yakin juga kan. Tapi kita berfikiran ataupun kita menilai balik betul-betul. Jangan terlalu melulu memberikan jawapan. Kemudian dah beri baru kita menyesal. Dah tak guna dah. Kan? Jadi saya cuma bagi tahu je lah kan. Tak semestinya betul, tak semestinya salah. Kepada yang baru masuk, dipersilakan untuk jawab di ruangan chat. Sementara kita belum bincang lagi, ibu-ibu sekalian boleh jawab di ruangan chat. Hari ni kita buat awal sikit. Pasal biasanya 5.30 kan. Pasal lepas asar ni ada nak jumpa AJK Masjid. Dia nak bincang tentang daurah. Nak print modul lah. Jadi risau takut tak sempat nak kuliah nanti. Pasal tu buat awal sikit lah. Lepas ni boleh rehat kan. Boleh bincang pasal modul. Baik, jadi ibu sekalian yang mana baru masuk, yang berhajat nak jawab, maka dialu-alukan di ruangan chat sebelum kita bincangkan soalan ni, dan sebelum kita bincangkan sunnah yang kita tak bincang lagi, ya, insya-Allah. Okey, kita bagi masa dalam 30 saat kepada yang baru masuk. Sambil-sambil tu mungkin ada yang boleh respon kot. Macam mana persediaan Ramadan? InsyaAllah semua dah bersemangat. Dalam keadaan bagaimana tu? Kita dah siap-siap dah dengan kurma. Paling penting kurma. Kalau kita dah bincang dah sunnah kurma kan. Sahur dan iftar dengan kurma. Jadi kurma tu paling wajib lah kena ada. InsyaAllah. Bonda Azalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya lambat lagi hari ni. Lambat tak apa, jangan tak masuk. Jangan lari. Lambat tak apa, kita faham lah kan. Ibu-ibu sekalian ni macam-macam kerja kan. Kita orang lelaki ni tak kisah, mengarah je. Tak adalah, gurau-gurau. Baik, okey, jawapan pun di juga. Okey, baik, terima kasih kepada semua yang menjawab. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada semua, insya-Allah. Jadi, seperti yang telah dijawab, maka itulah jawapan yang tepat. Saya kira tak perlu bincang pun. Mungkin ibu rasa soalan ni macam bonus je lah kan. Saya test je, manalah tahu ibu-ibu sekalian terkeliru. Suara slow sangat. Yang lain macam mana? Okey ke? Saya macam biasa je ni. Tengok line dah penuh. Suara saya okey ke? Jelas ke? Ke perlahan? Jelas, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kotlah saya masalah mana-mana kan. Dia biar masalah pada mikrofon jangan masalah pada hati. Itu masalah. Okey, baik ibu-ibu sekalian, insya-Allah jadi jawapan telah diberikan. Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi jawapan pun jelas, iaitu jawapan dia D, iaitu Assalamualaikum. Mungkin kita terfikir kan, kenapa tak jawab secara khusus? Kalau jumpa seorang lelaki, sepatutnya lah kan ikut pada bahasa Arab, sebutlah Assalamualaikum untuk lelaki kan. Kan macam kita berselawat kan, salam ke atas Nabi, kita sebut apa? Assalamualaikum kan, ya Habibi, ya Rasulullah. Itu adalah ucapan kita sebutkan ka untuk lelaki, seorang lelaki. Kemudian kalau perempuan kita sebut ki. Dan kita mungkin terfikir, kenapa tetap boleh jadi Assalamualaikum? Kan? Ada tak kita pernah terfikir? Kok ibu-ibu ada yang tahu tak sebab apa dia disebut juga Assalamualaikum? Saya rasa mesti ada yang tahu ni, mungkin boleh jawab di ruangan chat ke, mungkin seorang wakil ke. Kenapa sebut kum juga walaupun seorang lelaki ke seorang perempuan? Ikut bahasa dia tak betul. Ikut bahasa lah. Tak betul kan? Kenapa sebut kum? Mungkin ada nak cuba jawab ke? Tak ada, tak apa. Kita bagi tahu jawapan. Untuk ramai orang, untuk semua. Menunjukkan hormat kepada yang diberikan salam. Okey, terima kasih kepada jawapan yang diberikan. Salam yang kita berikan itu kemungkinan besar akan dijawab juga oleh makhluk yang gaib. Sebab kita tahu di sekeliling kita ni ada juga makhluk yang kita dihijabkan daripada kita melihat mereka lah, antaranya jin, kemudian malaikat dan juga syaitan. Cuma syaitan ni tak jawab salam lah. Dia dalam bab ibadah dia tak join. Maknanya dia tak buat sekali, dia ganggu tu ada. Itu kerja utama dia. Kerja full time dia ganggu orang. Kan, sebab dia dah janji kepada Allah dia akan menyesatkan umat ataupun Bani Adam sampai ke akhir
akhirat, sampai berlaku kiamat. So itu kita tahu, itu tugas utama dia, yang mana dia akan mengganggu orang, bukan dia beribadah. Jadi kita amalkan Assalamualaikum, dijangkakan makhluk yang lain pun yang ada bersama-sama dengan kita akan jawab salam. Sebab itu disebutkan Assalamualaikum secara tepat. Begitu jugalah dalam isu tentang bersin. Kalau kita perasan dalam hadis pun disebut dalam riwayat Al-Bukhari, kita bersin Alhamdulillah. Okay, kita dengar orang bersin, kita jawab Yarhamukallah ataupun Yarhamukillah. Ini seorang, sebab yang bersin itu seorang. Jawapan balas balik, orang yang bersin dia akan sebut Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Allah memberikan hidayah kepada kamu semua dan memperelokkan urusan kamu semua. Kerana apa? Sama konsep tadi. Mungkin makhluk yang gaib yang kita tak nampak, mereka pun akan mendoakan kita. Ucapkan doa tadi tu. Allah rahmati kamu tu. Jadi sebab itu kita amalkan lafaz kepada ramai. Sebab kita tak nampak, takkan kita nak minta supaya Allah buka hijab kot, semata-mata kita nak tengok siapa yang jawab salam semua tu. Tak apa yang doakan kita. Tak wajar lah kerana kita pun takut kan. Jadi sebab itu kita sebut adalah kepada ramai. Okey, jadi Bonda Muna bertanya kan, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Macam dalam tahiyat akhir ataupun tahiyat awal yang kita bacakan. Apa maksud dia? Assalamualaikum, salam ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hamba yang soleh. Pun sama disebutkan sebagai ucapan yang kemungkinan besar makhluk yang gaib akan jawab. Okey, Kak Anisun bertanya kepada binatang. Binatang wallahu alam, cuma sekadar yang disebutkan oleh ulama, tak silap ulama tasawuf, Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam bab zikir, setiap makhluk ada cara berzikir yang masing-masing. Ini Allahu alam, sekadar yang hadis tak ditemui lah apa-apa secara jelas. Cuma sekadar pandangan ulama, kita nampak di situ ada yang berpandangan mereka berzikir, cuma berzikir dengan cara yang lain. So zikir ni termasuk dengan doa. Dan lafaz tadi pun termasuk dengan doa. So wallahu alam, kemungkinan besar mereka pun akan menjawab. Tapi yang pasti makhluk yang gaib tu akan jawab. Makhluk yang gaib yang nak jawab, dia akan jawab. Kebiasaannya malaikat jin Islam yang dia nak harapkan kebaikan kepada kita juga. Kan jin kan boleh berubah ataupun diubahkan dia punya pegangan dia. Ada yang kafir, ada yang Islam, kan. Jadi sebab itu mereka yang jadi Islam, mereka boleh untuk memberikan doa, menjawab salam yang kita berikan. Itu jelas. Itu seperti mana ulama hurai apa hikmah kita jawabkan kepada ramai. Manakala dalam isu kepada haiwan lah, tak kira kucing ataupun apa jua haiwan, tumbuhan yang tidak boleh bercakap ni, yang kita nampak, makhluk kita nampak, tapi kita tak faham apa bahasa mereka. Jadi disebut juga dalam pandangan, mereka pun jawab salam, mereka pun berzikir, berdoa, cuma cara yang berbeza dengan kita. Maksudnya kita tak faham lah cara mereka. Itu wallahu a'lam. Mungkin besar mereka pun akan jawab. Tapi mereka pun akan doakan kepada kita. Sebab itulah ibu-ibu sekalian, kita perlu berbuat baik ni kepada makhluk, semua makhluk. Bukan hanya kepada manusia. Kepada alal alamin, kepada seluruh alam semesta. Kan semuanya kita kena berbuat baik. Ya'muruna bil ma'ruf. Buat perkara-perkara yang kebaikan, memberikan manfaat. Kita selalu beri salam kat kucing-kucing. Beri salam, kalau ikut kepada caranya, kita tak bagi salam secara khusus lah dengan lafaz salam yang kita dah belajar tu. Dia sekadar kita bertegur siapa tu adalah macam kita dengan baby kan. Kita tegur kan, kita bercakap dengan mereka, itu tak apa. Itu memang satu bentuk kita berkomunikasi dengan mereka. Kita doakan mereka, tak ada masalah. Tapi kalau bagi salam ni sesuatu yang kita perlu lihat balik kepada hukum. Kerana kita dah tahu kan hukum menjawab salam adalah wajib. So tak patutlah berikan salam ni kepada mereka yang bukan mukallaf. Kan, sebab termasuklah orang-orang yang tidak sedar diri lah. Kan? Jadi kan nak bagi salam kepada mereka. Siapa nak jawab salam tu? Jadi sekadar tegur-tegur, cakap hello, hi, bercakap dengan dia tak ada masalah.
Bahkan mereka pun boleh mendoakan kita. Cuma cara berdoa mereka ni agak berbeza lah. Tapi yang pasti kita buat baik, maka mereka pun akan buat ataupun doakan kebaikan untuk kita. Itu yang pastilah. InsyaAllah. Jadi ibu sekalian, insyaAllah kita teruskan dengan perbincangan kita, fokus pada poin kita, iaitu amalan sunnah dalam Ramadan. 7 amalan sunnah. So, semalam kita dah bincang dah 2. Saya buat sekali imbas. Iaitu berkenaan dengan sahur, lewatkan sahur, segerakan iftar, itu adalah sunnah. Kemudian yang kedua adalah kita sahur dan iftar dengan kurma. Pun kita dah bincangkan semalam. Okey, saya buka ni slide sekadar kita ulang kaji. Jadi kita masuk pada doa sunnah yang ketiga. Sunnah yang ketiga iaitu doa ketika sahur, berpuasa dan berbuka. Dalam hadis ini daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyud doa asma? Wahai Rasulullah, bilakah doa kita ni didengari? Kata Nabi jawab, jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Kama qala, di akhir malam dan di akhir salat fardu. Hadis hasan dari riwayat At-Tirmizi 3499. Baik, jadi ibu sekalian, apa maksud kepada akhir malam? Kita dah huraikan semalam, kita dah bincangkan semalam. Berkenaan dengan waktu kita bersahur adalah lewat. Afdal, sunnah adalah lewat. Bahkan kita melewatkan ini hampir kepada subuh, berhenti apabila masuknya waktu imsak. Maksud kepada akhir malam adalah hampir kepada waktu subuh, di hujung malam. Diakhirkan sehingga hujung malam. Jadi ibu sekalian, akhir malam ni dia bertepatan dengan waktu kita bersahur. Waktu biasa, kita berdoa waktu sahur ataupun waktu akhir malam pun dah mustajab. Apatah lagi kalau kita ni dalam keadaan bersahur, yang adanya berkat pada waktu itu, iaitu antaranya sebab kita nak berpuasa. Maka lebih mudah, lebih tinggilah nilai doa yang kita akan ucapkan. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, yang paling terbaik kalau boleh kita amalkanlah, kita bangun berqiyamul lail, terpulanglah bangun pukul 4 ke, even awal lagi ke, nak bangun 5 ke, yang penting kita berqiyamul lail. Lepas qiyamul lail sampai dekat-dekat subuh, kita akan bersahur dulu. Kita agak-agaklah masa, mungkin biasanya mungkin setengah jam lah. Kita fokus pada sahur. Kemudian masuk je imsak, kita akan berhenti. Lepas dah berhenti waktu imsak, ada masa berbaki lebih kurang 7-8 minit. Kita berdoa. Waktu itulah waktu yang paling ideal untuk berdoa secara khusus. Itulah paling utama berbanding ibadah yang lain. Seandainya waktu ibu-ibu tak doa langsung, buat ibadah yang lain, baca Quran ke, berzikir ke, boleh. Tapi rugilah tak dapat kelebihan berdoa. Doalah walaupun doa yang ringkas, doa yang simple, doa yang sama, doa baca skrip, doa suruh anak yang baca, doa yang kita aminkan daripada orang lain baca. Tak kisahlah. Yang penting doa tak mau tinggal. Doa tak mau tinggal tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Jadi maksudnya kita minta lah walaupun sama. Cuma janganlah ibu-ibu kata, Ustaz, saya doa ringkas boleh tak? Doa macam mana tu kan? Saya doa, ya Allah macam biasalah ya Allah. Janganlah gitu kan, ya Allah macam semalam lah ya Allah. Kau kan tahu. Itu dah melampau lah minta macam tu. So bukanlah minta dengan member kan, minta dengan Tuhan. So minta betul-betul, sungguh-sungguh kita minta. So ini yang ketiga, maknanya berkenaan waktu bersahur. Yang kedua, maknanya sunnah yang sama, hadis yang kedua. Berkenaan isu dia adalah doa ketika ataupun sepanjang hari berpuasa. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 bentuk doa yang tidak akan tertolak. Iaitu apa dia? Doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, pemerintah yang adil, dan juga doa orang yang dizalimi. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi 3598. Jadi ibu sekalian, ini doa sepanjang hari berpuasa. Sepanjang hari berpuasa, waktunya adalah waktu mustajab. Sebab itu, kita kena jaga perkataan ni lebih. Dia
Kita mungkin pernah dengar kata-kata ni adalah doa. Kita ataupun dengar bahasa Arab adalah al-kalam huwa doa. Okey. Istilah ni, terms ni betul sekiranya kata-kata itu berbentuk doa. Dia bukan setiap perkataan tu doa. Sebab doa dia perlu sebutkan nama Allah. Bila lazimnya lah, biasanya orang sebut nama Allah, dia takkan buat benda yang tak elok. Biasanya lah, jaranglah kita dengar orang yang lazim berzikir, dalam masa yang sama, dia itu minta benda yang bukan-bukan. So, tak kena. Dia ni opposite. Totally opposite. So, maknanya zikir itu tak memberikan kesan kepada dia. Sebenarnya. So, normally, orang yang betul-betul normal, stable, bila dia banyakkan sebut nama Allah, dia sebutkan zikir kepada Allah, normally dia akan doa yang baik-baik. Jadi, bila kita mengatakan sesuatu yang berbentuk doa, kan biasa orang sebut semoga Allah jadikan macam tu, Allah akan buat macam ni. Itu betul doa. Kita minta Allah buat macam tu, Allah buat begini. Kita minta sesuatu daripada Allah. So kata-kata ni akan jadi mustajab. Sebab itu kita perlu jaga-jaga ketika berbicara, terutama ni waktu kita berpuasa. Jangan sampai kita sebut bukan-bukan perkara yang tak elok. Katalah contoh, anak kita bawa balik keputusan SPM. Kita tengok muka anak kita ni senyum sokmo. Senyuman dia sampai ke pipi penuh. Macam joker dah. Kita pun rasa happy dah ni. Dapat apa ni kan? Kita pun tanya, dapat straight A ke? Dia pun senyum je lagi. Dia kata, tak adalah ibu, saya dapat straight D. Yes. Kita pun rasa macam geram sangat dengan dia ni kan. Orang bagi belajar daripada kecil sampai besar, dia bagi straight D je. Bukan B, D. Dodol. Kita pun rasa macam sakit hati dengan anak tu. Contoh, kita pun cakap benda yang bukan-bukan. Ya, awak ni memang jahil lah. Semoga awak jahil sampai bila-bila. Kasar lah kita tapih macam tu kan. Tu kita guna ayat yang kasar-kasar. Kita sebut pula benda yang bukan-bukan. Takut doa jadi mustajab. Sebab itu ibu-ibu sekalian, marah macam mana kita pun jangan sampai doa yang negatif. Kecuali mereka yang memang menzalimi kita. Itu kita ada hak. Sebab itu doa dalam hadis yang sama, doa orang yang dizalimi ni dia ada kelebihan. Mereka telah dirampas hak keadilan. Seorang yang merampas hak keadilan daripada seseorang, maka kita yang kena zalim ini, dizalimi ini, ada hak dan boleh untuk doakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita. Kerana mereka merampas hak kita. Biasa orang yang merampas ni sebab dia ada kuasa. Maknanya mereka menyalahgunakan kuasa. So golongan begini, kita boleh kata orang yang ada kuasa lah, bos kita ke, pemerintah ke, ketua ke, yang salah gunakan kuasa, maka mereka memang mendapat azab Allah. Sebab itu doa orang yang dizalimi ni mustajab. Boleh doakan keburukan. Terpulang pada kita lah nak doakan dapat hidayah ataupun keburukan. Terpulang pada orang yang kena zalim. Jadi kita ada hak. Tapi kalau waktu biasa, marah macam mana kita seorang pun, jangan sampai doa yang bukan-bukan. Sebab risau jadi mustajab. Kan takut dia tersilap buat sekali je. Kita doa yang bukan-bukan, kena pula mustajab kat dia, menyusahkan dia seluruh kehidupan. Takut jadi macam tu lah. Sebab itu kita ibu sekalian, jagalah perkataan. Kita masuk pada sunnah yang ketiga, doa ketika sahur, berpuasa dan berbuka. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan dalam hadis yang sama Allah bersabda. Ini hadis qudsi. Qala Allah Azza wa Jal. Berkenaan dengan hadis ini, yang Allah sebutkan, fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa ini untuk aku dan aku yang layak membalasnya. Dan Allah sebut dalam hadis yang sama, lisaimi farhatan. Untuk orang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Gembiranya dia ketika berbuka dan gembiranya dia ketika dia bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, jelas. Maknanya dia telah meninggal dunia, waktu dia hidup, dia rajin berpuasa lillahi ta'ala. Bukan sebab apa-apa. Bukan kerana Baik, buka nampak muka ni. Bonda Hatun terbuka mic Boleh? Dah mute dah? Belum? Bonda Hatun dah terbuka mic? Dah. Okey dah. Baik, terima kasih. Okey. Bagi orang yang berpuasa tadi,
yang mana disebut dalam hadis mereka ni gembira ketika mana nak berbuka puasa. Kerana apa? Dia dah berjaya berpuasa sehari. Maka dia tak sabar nak berbuka puasa. Di situ ada dua maksud, ada dua pandangan ulama. Pertama sebut kerana gembira kita nak berbuka puasa, tak sabar dah nak makan. Itu fitrah kita lah. Gembiranya kita sebab kita dah berjaya puasa sehari kerana Allah. Yang kedua, waktu itulah waktu mustajab berdoa. Yang kedua ni kita faham, yang bawah ni kita faham, gembira bertemu dengan Tuhan ketika di akhirat. Orang yang ikhlas kerana Allah, dia tak sabar nak tengok apa kegembiraan, apa yang dia dapat. Kan sebab Allah sebut dalam hadis yang sama. Kan? Untuk puasa ni, Allah sebut apa? Illa saum, kecuali puasa Allah tak bagi tahu kelebihan dia apa. Secara khusus, ganjaran, dan Allah sebut, fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa ni untuk aku, dan aku yang layak membalas. Ibu sekalian, kita baca Quran, kita solat, kita berzikir, semuanya kita nampak, kita tahu dia punya kefadilat. Kita tak nampak lah, kita tahu fadilat dia. Bahkan sedekah yang berkali ganda, 300-700 kali ganda, ila sab'imi'atin dhi'fin, kan pun disebut dengan jelas apa fadilat dia. Secara khusus kita nampak, kita dengar, tahu. Tapi puasa ni Allah rahsiakan. Antara yang sabit dengan hadis pun masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Kan, orang yang rajin berpuasa. Maknanya bukan sekadar puasa Ramadan. Sebab itu kewajipan, tanggungjawab. Kita tak dikira rajin lagi. Jangan kita puji orang pula, oh rajin ni puasa. Memanglah itu kewajipan. Kan? Tapi apa yang berlaku sekarang, kadang-kadang ibu-ibu sekalian, kita memuji orang bila orang buat kewajipan. Kan? Pelik kan? Bila orang kita puji, bila mana dia buat sesuatu yang orang lain tak buat. Benda yang sunat. Tapi hari ni, bila orang buat sesuatu yang wajib pun, kita rasa macam, oh bagusnya dia. Padahal itu kewajipan. Kan? Contohlah kita kata kan, artis-artis contohlah. Tak semualah, tapi ada yang begitu. Kita rasa mereka dah pakai tudung, mereka dah berhijrah jadi baik. Kita rasa bagusnya, kita puji bagus, memang bagus, alhamdulillah. Tapi kita mungkin tak perasan, itu kewajipan dia. Sebab kita rasa kita nak puji sangat, sebab kita sangat mungkin apa kita sanjung dia. Kita rasa dia terlalu hebat, kita punya idola. Bila dia dah berhijrah jadi baik, kita rasa macam kena puji sungguh-sungguh. Padahal kita lupa, itu kewajipan dia sebagai seorang Muslim. Bukan satu pilihan. Kan? Dan kita patut puji bila orang buat sesuatu yang lebih daripada orang lain. Benda yang sunat ni dibuat sungguh-sungguh. Macam puasa, rajin puasa sunat. Macam solat, rajin solat sunat. Berqiyamul lail, rajin bersedekah. Ini yang kita patut puji sepatutnya. Sebab dia buat sesuatu yang tak sanggup orang lain buat. Sebab itu, kelebihan bagi orang yang bertemu dengan Tuhan ketika akhirat, orang ikhlas berpuasa, dia akan tak sabar-sabar nak tahu apa fadilat yang dia dapat. Sebab spesial Allah tak sebut dalam hadis. Allah tak sebut pun dalam Quran. Apa fadilat khusus. Ada dalam hadis pun yang sabit pun berkenaan sikit-sikit je. Pintu Ar-Rayyan. Kemudian Allah angkat darjat mereka yang berpuasa. Allah berikan mustajab doa mereka. So ini fadilat-fadilat yang sampingan. The main fadilat itu Allah rahsiakan. Berbalik kepada tadi, bahagia ketika berbuka puasa. Kita dah sebut tadi dua pandangan. So yang pertama sebab tak sabar nak makan. Yang kedua adalah waktu yang mustajab. Sebab itu ibu-ibu sekalian, ada setengah tempat sebelum nak berbuka puasa, dia akan buat majlis. Kita mungkin perasan kan, ada mungkin tempat kita pun, dia setengah jam ataupun 15 minit, 10 minit sebelum maghrib, dia akan berkumpul, dia akan buat satu majlis. Mungkin biasanya orang baca Quran, orang berzikir, orang buat tahlil, orang akan baca doa. So, benda ni nak amalkan dan kita nak ajak orang tu sangat baik lah. Nak bagi tahu kat orang supaya mereka amalkan. Sebahagian tak dapat join. Mungkin kata ibu kata, saya tak sempat lah ustaz. Saya waktu tu lah balik kerja on the way atas jalan raya. Waktu tu lah saya sangkut jam. Waktu tu lah saya tengah OT, overtime. Waktu tu lah saya dalam keadaan di bazar Ramadan. Adalah macam-macam urusan. Jadi saya tak dapat doa ustaz. Ibu-ibu, tak semestinya doa ni kena formal atas sejadah, hadap kiblat. Tak semestinya. Kita dah bincang dulu dah. Bab doa secara sambilan pun tak ada masalah. Bila mana adanya keperluan. Tengah balik on the way daripada kerja, ibu-ibu tahu dah waktu mustajab doa ni. Kan? So kita amalkanlah. Maknanya dalam kenderaan walaupun tak tadah tangan. Walaupun dengan lafaz, walaupun dalam hati. Sama juga yang lain-lain. Kita
tengah di bazar, ucapkan doa, sebut yang baik-baik, doa yang baik-baik. Jadi kita harapkan doa itu Allah terima. Lagi satu, berkenaan dengan waktu yang berbuka puasa ni, maka kita jangan lepaskan peluang, berdoalah sungguh-sungguh walaupun doa yang sama, tak ada masalah. Mintalah ibu sekalian, sekurang-kurang sedikit pun jadilah, jangan sampai tak minta langsung. Mintalah. Baik, kita lihat pada sunnah yang keempat, memperbanyakkan sedekah. Hadis daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kama qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemurah dalam kebaikan, dan sifat pemurah Nabi ini memuncak ketika Ramadan. Disebut dalam hadis, apabila Jibril menemuinya, baginda lebih pemurah daripada dalam kebaikan daripada angin yang berhembusan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1902. Jadi ibu sekalian, hadis ini menyentuh tentang keutamaan bersedekah dalam bulan Ramadan. Bukan bermaksud dia bersedekah hanya dalam bulan Ramadan. Ini satu benda yang kita nak kena clearkan balik. Bila sebut afdal sedekah dalam Ramadan, bukan hanya khusus pada Ramadan. Kita memberikan sedekah tu macam biasa. Cuma Ramadan ini kita lebihkan lagi daripada biasa. Itu maksud dia. Jadi ibu sekalian, kita amalkan. Katakanlah setiap hari kita bagi RM1, hari Jumaat bagi RM10. So waktu Ramadan kita tukar sikit. Hari-hari bagi RM10. Tapi jangan Jumaat bagi RM1 pula. Jumaat lagi lebih lagi, tambah kosong kat belakang. Jangan tambah titik pula. Jadi 10.00, sama je lah harga dia. Sama nilai. So kita berikanlah lebih lagi, walaupun lebih sikit pun tak apalah. Kalau boleh begitu. Maknanya kita lebihkan supaya dapat memperbanyakkan sedekah. Dia bukan maksud dia hanya Ramadan kita bersedekah. Bukan maksud dia dalam keadaan Ramadan je kita buat, tapi bulan yang lain kita tak buat. Tidak, kita buat juga. Cuma Ramadan ini kita lebihkan lagi ke semangat itu. Lebihkan lagi kesungguhan. Kita masuk pada hadis yang kedua. Maka Nabi SAW sebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Nabi SAW pernah ditanya, puasa apakah yang terbaik selepas Ramadan? Jawab Nabi SAW, puasa di bulan Sya'ban untuk agungkan Ramadan. Dia tanya lagi, sedekah apakah yang paling afdal? Maka Nabi jawab, sedekah di bulan Ramadan. Disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi nombor 663. Jadi ini satu lagi hadis yang kita nampak 2 poin lah. Pertama, puasa Sya'ban, satu bulan yang Nabi banyakkan puasa sebagai persediaan nak hadapi Ramadan. Yang kedua adalah kita amalkan dengan cara bersedekah. Afdal dalam bulan Ramadan. Seperti ibu sekalian, budaya memberikan duit raya ni, kita patut ubah kepada duit Ramadan. Ubah ataupun tambahkan. Nak duit raya bagilah. Tapi jangan lupa bagi juga bentuk duit raya ni kepada family, ada adik-beradik, saudara mara. Kita berikan juga di waktu Ramadan. Kalau kita bijak, kita pilih waktu yang sesuai. Bila sesuai? Kita pilih waktu, iaitulah ketika mana kita berada pada malam yang 10. 10 malam terakhir. Bagilah duit raya tu. Malam tu kita bagi. Beza pada pagi dengan malam. Sebab malam Al-Qadar, dia terikat pada waktu malam. Dia bukan hari, dia malam. Sebab malam inilah yang ramai orang yang leka dan lalai. Pasal apa? Pagi dah berpuasa. Dia bagi alasan penat. So malam ni Allah nak uji. Siapa, berapa ramai yang sanggup bertahan pada malam beribadah. Sedangkan clue dah diberikan. 10 malam terakhir. Bahkan ada pula takwilan yang sebut malam ganjil sahajalah. Lepas tu kalau tengok pada hari puasa mula bila, ada pula hari-hari yang diyakini berlakunya malam Al-Qadar. Sampaikan macam tu kita punya effort nak bersungguh-sungguh dalam malam Al-Qadar. Tapi sebenarnya tak perlu pun begitu. Dia sekadar kita merebut 10 malam terakhir.
tanpa memikirkan ganjil ke genap ke, tak payah kita fikir lagi dah. Buat je lah sungguh-sungguh. Buat je bersungguh-sungguh yang kita boleh amalkan. Jadi ibu sekalian, kita tukar sikit. Duit raya, tukar sikit duit Ramadan. Habis tu Ustaz, saya dah biasa bagi duit masa hari raya. Dia macam mana ni? Saya tak biasa nak buat. Pelan-pelan lah ubah. Kata nak biasakan juga. Tak nak ubah. Tapi jangan tinggalkan Ramadan. Ramadan ni bagi juga duit raya. Kan waktu Ramadan kita bagi, waktu raya pun kita bagi juga. Terpulanglah nak bagi dua ke, nak bagi lebih sikit ke, maknanya Ramadan kita bagi macam biasa. Waktu raya kita bagi mungkin kurang. Terpulanglah cara masing-masing. Cuma nak sebut, jangan lepaskan peluang memberikan duit Ramadan ataupun duit raya pada bulan Ramadan. Jangan bagi awal-awal, takut anak tu tak puasa dah. Kan, minggu pertama dah bagi duit raya dah, duit Ramadan waktu bulan Ramadan. Lepas tu kita kata, ni lah hadiahnya, ni untuk duit raya lah. Raya tak ada duit dah. Takut anak tu tak puasa dah lepas tu. Kan, terutamanya mereka yang masih kecil, sekolah rendah yang di tahap 1. Baik, kita masuk pada satu lagi hadis sebagai penutup untuk petang ni. Saya kira mungkin sama sampai 5 okey kot 5 lah kot. InsyaAllah 5. Kita bincangkan lagi 2 tu kemudian lah. Kalau ada soalan-soalan nak tanya, boleh diselitkan dalam ruangan chat. Sama sampai 5 lah insyaAllah. Baik, kita lihat pada yang hadis yang seterusnya, kenaan sunnah keempat. Baik, hadis ini daripada disebut daripada Zaid bin Al-Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Kama qala. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya mendapat pahala yang sama seperti yang berpuasa tanpa kurangkan pahala yang berpuasa itu walaupun sedikit. Ya, ini disebut dalam hadis riwayat Tirmizi 807, hadis yang hasan. Jadi ibu sekalian, hadis ini memberikan kita satu penegasan dan satu amalan yang patut kita amalkan. Dia tak semestinya bulan Ramadan lah. Ibu sekalian, kita amalkan. Bila-bila waktu orang berpuasa, tak kira agak sunat, Ramadan, lazimkan diri kita memberikan makan kepada orang untuk berpuasa. Betul Ustaz, kalau bagi waktu sahur boleh tak? Boleh. Bagi je lah. Adakah dapat pahala orang berpuasa? Belum tentu lagi, sebab dia kena berpuasa dulu. Kerana kalau bagi makan pada iftar, bermaksud secara zahir, dia dah berjaya puasa. Memang iftar lah, bukan di maknanya kita bagi makan tapi dia tak puasa. Kita tahu dia puasa. So, zahir kita nampak dia telah berpuasa. Tapi kalau sahur, tak semestinya dia akan berjaya puasa. Walaupun niat puasa pada pagi tu. Kita dah bagi dia sahur, nasi goreng contoh kan. Dia makan-makan tak sempat habiskan sebelum subuh. Apa yang dia buat? Dia simpan dulu. Lepas tu dah 7.30, pukul 8, dia rasa tak sedar hati, takut rosak. Dia pun tak jadi puasa. Kita dah bagi dah makan pada sahur tadi. So dia tak sempat berpuasa, dia tak mampu berpuasa. Dia telah meninggalkan puasa. Jadi kita tak dapatlah kelebihan tersebut. Namun seandainya kita bagi makan pada waktu sahur, dia bawa simpan sampai waktu iftar, dia makan waktu tu waktu iftar, so kita dapat kelebihan. Dia bergantung pada iftar kerana iftar lah tanda qarinah yang jelas dia telah berpuasa. Jadi salah tak bagi waktu sahur? Tak salah. Bagilah. Itu sekadar sedekah yang biasa. Yang ni sedekah khusus untuk dapatkan kelebihan berpuasa pada hari tersebut. Tadi cuma pastikan ibu-ibu sekalian bagi pada waktu dia. Katalah 7.30 maghrib, 7.30 lah kita bagi ataupun awal sikit pun tak apa. Supaya dia berjaya puasa sampai ke garisan pendamat. Satu lagi ibu-ibu sekalian, jangan tersalah tengok jam. Tengok jam 7.30, tak tengok pula AM ke PM. Tahu-tahu 7.30 pagi dah terpacak ke rumah kawan. Tengok kat tangan ada bungkusan makanan. Kita kata apa? Untuk beriftar. Lalah apa dia jadi? Dapat je kat tangan kawan tu, terus dia buka, makan terus waktu tu. Dia berkata, hari ni kita iftar awal sikit. Kan, padahal bukan iftar pun tu. Dia itu dah membatalkan puasa dia dengan sengaja. So, ibu sekalian, kita fahamkan cara dia. Maksudnya kita bagilah pada waktu yang sesuai. Baik, so ini sunnah yang keempat. Kita masuk pada sunnah yang kelima. Juga saya kira ini terakhir lah untuk petang ni. Tadarus Al-Quran. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa ketika Jibril alaihi salam menemuinya
pada setiap malam Ramadan, Rasulullah SAW selesai mengulangi, yakni bertadarus Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Ini juga hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari 1902. Baik, jadi ibu sekalian, daripada hadis ini apa kita boleh faham? Pertama, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Jadi bulan Ramadan unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran. So umum kita tahu bulan Ramadan bulan Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah satu sunnah, kecuali Al-Fatihah, itu pun kalau dibaca dalam salat. Orang yang tak mahir Al-Quran, dia kena usaha untuk mahirkan. Orang yang dah mahir, dibaca Al-Quran pada bulan Ramadan secara bersendirian, itu okey. Tapi mana lebih afdal dibaca dalam kumpulan. Kita panggil tadarus. Yang mana ibu-ibu sekalian pun dah ada join dengan guru-guru di SPAQ yang juga memberikan kuliah ataupun grup tadarus kan, baca dalam grup. So itu dah dikira sebagai satu grup yang baiklah untuk kita amalkan tadarus. So bulan Ramadan ibu sekalian, bulan Ramadan lebih penting kita utamakan tadarus. Dah terkeluar ke Ustaz lah. Saya tunggu sekejap ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang okey ke suara saya? Jelas ke? Okey, jelas. Okey. Dia tiba-tiba terputus agaknya. Saya pun tak perasan. Baik, saya share balik slide dia. Okey. Jadi seperti mana ibu sekalian, kita dah sebutkan tadi, tadarus Al-Quran kita dah bincang. Maknanya kita buat secara dalam grup. Kita baca paling kurang berdua lah. Kita baca, kawan tu dengar, kawan tu baca, kita dengar. So benda ni akan kita buat secara berterusan. Jadi yang terbaik pada bulan Ramadan, kita memperbanyakkan bacaan Quran lah. Cuma ibu-ibu sekalian, dia tak ada syarat lah. Seperti mana kita dah bincang dulu, dia tak ada syarat mesti kena habiskan bacaan satu juzuk satu malam ke, satu Quran satu bulan ke, tak semestinya. Yang penting kita baca, yang penting kita buat. Sebab ada yang mungkin berfikir macam tu, mesti kena paksa diri habiskan, tak habis tak sah bacaan. Dia tak macam tu. Dia sekadar kita buat sungguh-sungguh. Kalau katalah boleh habiskan tu lebih baik lah, kita kira bonus lah. Tak mampu tak apa, yang penting kita buat sekadar yang sempat. Dan waktu yang terbaik adalah pada waktu malam, seperti mana dalam hadis yang ibu-ibu nampak di dalam slide yang saya sharekan ni lah. Dan ini pun kita dah bincang pada kuliah satu sunnah, cuma sekadar kita ulang tadi. Cuma satu lagi point yang penting adalah Nabi SAW sempat bertadarus menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali pada akhir tahun Nabi hidup. Disebut dalam hadis pada tahun kewafatan Nabi. Pada tahun kewafatan Nabi, Nabi sempat ulang tadarus sehingga akhir sebanyak 2 kali. Jadi ini nak memberikan kita satu semangat lah, semangat kesungguhan dalam
kita amalkan tadarus supaya kita memperbanyakkan bacaan. Dia tak kisahlah sama ada kita baca Yasin, kawan tu baca wal Quranil Hakim, lepas tu sadaqallahul azim, tak apalah. Jalan je, teruskan je. Yang penting kita baca dan teruskan bacaan. Kalau boleh memperbanyakkan sampailah berjaya khatam pun lebih baiklah. Itu lebih baik. Baik, jadi ibu sekalian, itulah sunnah yang kelima setakat untuk hari ini. Saya kira cukup sekali itu dulu. InsyaAllah kita akan hurai lagi sunnah yang ke-6 dan yang ke-7 pada kuliah pada hari esok lah. Kita akan hurai dan kita akan simpulkan dan saya masuk sikit bahan-bahan yang berkaitan dengan puasa pada hari esok nanti insyaAllah. Kita sekali imbas lah, kita bincang balik apa perkara batalkan puasa, erti, daripada awal lah, erti, syarat sah, syarat wajib, perkara batalkan puasa, isu-isu semasa lah. InsyaAllah kita masuk pada hari esok. Jadi ada lagi masa lebih kurang lagi 9 minit. Kok ibu-ibu sekalian ada yang bertanya soalan, bolehlah ajuh di ruangan chat ke, kita cuba bincangkan lah. Berkenaan Ramadan pun tak apa, ataupun apa-apa soalan yang lain pun tak apa. Seandainya yang tak ada, saya buka kepada soalan kuis. Kita buat satu lagi soalan kuis. Kita habiskan masa yang lagi baki ni, lagi 8 minit ni insyaAllah. Adakah beberapa soalan nak tanya oleh ibu sekalian? Yang boleh type di ruangan chat. Tadi saya pun dah terkeluar, saya tak pasti ada soalan tadi. Saya tak ada soalan tadi kan? Adakah? Kalau tak ada, saya teruskan dengan soalan kuis lah. Saja kita penuhkan masa yang ada ni. Tak ada kot tak ada, tak apalah, kita bincangkan terus soalan kuis. Lepas tu kita habiskan untuk kita punya kuliah untuk petang ni. Boleh insyaAllah. Baik, jadi saya akan share balik slide satu lagi untuk soalan kuis insyaAllah. Kita nak bincangkan, lepas tu kita sambung pada hari esok. Baik, saya sharekan slide. Kita sambung pada soalan yang berikut, soalan yang ke-34. 34. Soalan uji minda. Okey, baik. Apa cara berdiri di luar pintu rumah seseorang? Apa cara berdiri di luar pintu rumah seseorang? Ikut pada sunnah yang terbaik. So A, berdiri di sisi kanan pintu yang berada di kiri. B, berdiri di sisi kiri pintu yang berada di kiri. C, memalingkan wajah, yakni memandang ke belakang dari pintu, main pintu ke depan, kita pandang belakang. So orang buka pintu, dia nampak belakang kita lah. Gitulah. So D, memandang ke depan pintu. So apa cara yang tepat? Kalau A tu, dia maksudnya kita berada di kanan, pintu tu belah kiri, dia berlawanan. B pula, pintu tu kat belah kiri, kita berada di belah kiri. Itu beza dia. Kalau A, kita opposite, berlawanan arah dia. B tu memang kita berada depan jugalah, cuma pintu tu kat belah kiri, kita kat belah kiri. C, dia pandang belakang, pintu kat depan, kita pandang belakang. D pula, kita memandang ke depan, tepat di depan-depan pintu. So mana yang paling tepat ikut kepada sunnah Nabi SAW. Jadi ada dah jawab dah tu. Dia akan huraikan lepas ni. Cuma saya kira dah bincang dah berkenaan soalan ni. Maknanya sunnah ni kita dah bincang. Sunnah ke-50 kita dah bincang. Kita nak test tengok. Ibu-ibu ingat tak lagi soalan dia? Ingat tak lagi sunnah dia? Okey, baik, kita tengok pada soalan, pada jawapan. Setakat ni ada pelbagai jawapan jugalah. Bonda Bibi Sabaria jawab D. Bonda Noraini jawab C. Dan Bonda Azalia, Bonda Mona, Bonda Ania, Latifah, Kak Nisum, Bonda Marahani, semua jawab A. Okey, so setakat ni lah pilihan jawapan yang diberikan. Ada yang jawab A, kemudian C pun ada dan juga D pun ada. Okey, kita tunggu lagi jawapan. Kau ada yang nak berikan jawapan tengah berfikir ke.
Kita akan bincangkan selepas ini. Kita bagi masa lagi seminit insya-Allah. Kalau ada yang baru nak jawab Okey, setakat ni Bunda Zaini pun tambah A, Bunda Ropani pun tambah A Okey, terima kasih. Bunda Katibah jawab C. Malingkan wajah, memandang ke belakang Okey. Okey. Bunda Zaini nak jawab A, Bunda Maimun jawab B. So maknanya semua jawapan telah dipilih A, B, C, D semua telah dipilih. Baik. Terima kasih kepada semua yang jawab. Kita tengok apakah jawapan dia. Saya tak nak sebut. Saya cuma nak bincangkan hadis. So nanti ibu-ibu tengok balik apa jawapan dia. Okey. Kantai pula soalan next ni. Okey. Okey, ni hadis dia. Ini hadis ni adalah berkenaan dengan meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah orang lain. Baik, saya nak ringkaskan, ibu-ibu boleh baca dalam slide yang saya paparkan. Disebut dalam hadis bahawa Nabi SAW tidak menghadapkan wajah ke pintu. Tak menghadap ke pintu. Nabi akan berada di sisi kanan ataupun kiri. Lalu ucapkan Assalamualaikum. Okey, apa maksud kepada hadis ni? Kenapa disebut kanan ataupun kiri? Adakah kita boleh pilih sesuka hati? Kan, kita ikut pada kita punya keinginan. Tidak, dia bergantung kepada keadaan pintu. Kaedah dia, sebab tujuan dia adalah kita tak nak tengok sesuatu yang tak sepatutnya. Kebiasaan, kalau kita berada depan pintu rumah orang, dia buka pintu, kita nampak terus siapa yang buka pintu dan mungkin nampak sesuatu di belakang. So ini menyebabkan mungkin terdedahlah sesuatu yang berbentuk keaiban, nampak aurat ke, mungkin pakaian bersepah, rumah yang tak dibersihkan lagi. Sedangkan kita tetamu ni, kita nak datang nak menziarahi. Contoh tuan rumah tak bersetuju pun, dia ada urusan lain. So dia boleh kata, minta maaf saya tak dapat terima kehadiran tuan. Saya terpaksa minta suruh tuan balik ke rumah. Ataupun saya minta maaf tak dapat nak jemput masuk. Berjumpa lagi next time. So dia ada hak cakap macam tu. So kalau kita berada depan pintu, dia buka-buka pintu, kita nampak sesuatu yang tak sepatutnya. So itu akan memalukan dia lah, mengaibkan dia. Lagi-lagi kalau sentuh tentang isu aurat. Kan yang kebarangkalian akan terdedah. Sebab itu Nabi berada di sisi kanan ataupun kiri. Kenapa tak boleh pilih? Sebab kalau pintu tu belah kanan, kita membelah kanan, sama je lah kita pandang depan. Sebab pintu kanan, kita berkanan. Sama juga kalau pintu tu kiri, kita berada di belah kiri, so kita nampak pun depan-depan. Jadi, kita faham di sini maksud dia adalah kita berada di arah yang berlawanan. Pintu tu kat belah mana? Contoh kanan. Kita berada di belah kiri. Pintu tu di belah kiri. Kita berada di belah kanan. Itu sepatutnya kerana nak menjaga keaiban ataupun kita nak berhati-hati supaya tak nampak sesuatu yang tidak sepatutnya. So kembali balik kepada soalan tadi. So apa jawapan dari ibu sekalian? Saya tak nak bagi jawapan lagi. Saya nak ibu-ibu sekalian cuba tengok balik. Kita fahamkan balik. Bila saya dah huraikan tadi, kan kita dah sebut apa dia punya huraian, apa sebab. Jadi apa jawapan yang tepat? Antara A, B, C dan D? Mungkin ada wakil yang boleh jawab ke? Jawapan dia adalah A. Kak Nisum, terima kasih. Jawapan adalah A. Bukan C. Kerana C dia memandang ke belakang. Itu pun tak patut kita menunjukkan belakang kita pada orang. Dia dari sudut dia kurang adab lah. Berbanding yang A, yang kita amalkan A tu, kita berada di belah kanan. Pintu tu belah kiri. So bila dia buka pintu, dia tak nampak siapa yang ketuk pintu, dia kena keluar sikit. Tengok siapa yang ketuk pintu tu. So itu memberikan satu keadaan yang nak menjaga keaiban dia. Menghormati privasi dia. Berbanding kita pandang belakang kan tak beradab. Kan mana kita cakap dengan orang, kita tak pandang muka dia, kita pandang tempat lain. Kan macam dah sombong. Kan kita cakap dengan orang tapi kita tak pandang muka dia, kita membelakangkan dia. Itu tak patut. Benda itu daripada sudut adab tu memang tak patut lah. Kerana macam seolah-olah memperlekehkan orang. Sebab tu C tu saja salah. D memang salah lah. Pandang depan-depan. Dan B pun dia salah juga. Sebab kita berada di belah kiri, pintu yang dia ada di
belah kiri. Jadi maksud dia jawapan A. So terima kasihlah kepada Kak Nisum dan ibu-ibu yang lain juga yang menjawab jawapan. Semoga kita dapatlah kefahaman. So ada yang bertanya tadi kan, okay, Kak Nisum kata, Ustaz ada kaitan atau fadilat kah minum air zam-zam semasa berbuka puasa? Sekadar apa yang saya belajar yang disebut dalam iftar dengan kurma, tak ada kurma makan minum air, disebut hanya air yang kosong, al-ma' sahaja. Dia tak dimaksudkan dengan khusus minum air zam-zam. Tapi secara umum, sebabkan air itu umum kan, so air zam-zam pun dikira juga sebagai air yang boleh kita minum ketika berbuka puasa. Yang pasti air yang tidak berubah sifat, air yang asal, tak ada apa-apa benda asing dalam air tersebut. Air mineral, air penapis yang telah ditapis, air yang mungkin air zam-zam sekalipun termasuk dalam kategori al-ma'. Fadilat tu wallahu a'lam. Tidak disebut secara khusus, cuma itu sunnah Nabi lah. Minum air yang kosong termasuk air zam-zam yang tak ada apa-apa mengubah sifat, dikira sebagai air yang sunnah. Maknanya iftar yang sunnah. Seperti mana kita dah bincangkan semalam. Manakala ni Bonda Mona komen kan, kalau bercakap macam tu, tak ke mereka kecil hati nanti, kata sombong pula, tapi tak ada niat. So kalau katalah kita rasa mereka jenis yang mudah terasa, kita bagi tahulah sambil-sambil tu kita berkias-kias lah sikit. Kan, contoh kita kata jangan ambil hati saya duduk kat sini. Sebab ini adalah sunnah Nabi. Contoh kita kata ni yang terbaik, saya tak nak nampak sesuatu yang tak sepatutnya. Kita pandai-pandai kita olah. Jangan kita berdiam. Sebab memang sunnah-sunnah yang dilupakan, kebanyakan orang mungkin tak tahu. Mungkin dia tak faham. So kita yang dah belajar ni, yang kita rasa orang fikir macam tu, orang fikir macam ni, lain kita pun tak buat. So tak ada manfaat. Siapa kita nak kena buat? Kita amalkan. Dalam masa yang sama kita bagi tahu. Kita terus bagi tahu, tak payah kita tak payah fikir pun pasal mereka. Kita cakap aja, okey, saya buat macam jangan kecil hati Jangan terasa ini adalah sunnah Nabi. Nabi berada di rumah orang, Nabi akan berada di belah kanan ataupun kiri. Tak nak tengok sesuatu yang tak sepatutnya. Kita guna ayat santai lah. Ikut pada kesesuaian. Cuma bagi tahulah supaya benda tu tak timbul satu fitnah ataupun kata mengecilkan hati kepada pihak tuan rumah. Yang mana tahu tu tahulah kan, dia fahamlah kita amalkan sebab apa. Bahkan kalau kita ikut dalam Islam, bersangka baik, orang akan dia orang yang tak faham, dia orang yang rasa pelik pun akan bertanya. Akan bertanya dengan baik, bukan dia akan memerli ke tak. Itu bukan sunnah. Kan? So tak apa, kita yang belajar kita bagi tahu siap-siap. Kita buat ayat santai. Jangan sampai kita tak amal. Kita rasa malu, segan, kita pun tak amal, so tak akan hidup sunnah ni. Kita buat aja. Betul bila orang rasa macam takut, dia kecil hati, bagi tahu siap-siap. Minta maaf saya amalkan sunnah tadi. Itu yang Nabi buat bila Nabi berada di rumah seseorang. Supaya tak nampak sesuatu yang tak sepatutnya. Biar sampaikan jalan macam tu. So mereka akan tahu dan mereka pun akan amalkan insya-Allah. Gitu Okey, Bonda Ibu Lin bertanya, Assalamualaikum. Buah tin juga makanan sunnah. Boleh gantikan kurma tak masa iftar? Kita dah bincangkan semalam dia sunnah dia terikat dengan kurma. Nak makan buah tin, even buat kismis ke apa-apa lah, makanan yang kebiasaan Nabi makan, yang ada dalam hadis-hadis, boleh diamalkan, tapi dia tidak khusus ketika iftar. Maknanya dia, kalau nak iftar, tak ada kurma, minum air dulu. Lepas minum air, dah bebas. Makanlah apa jenis makanan termasuk dengan buah tin. Sebab itu susunan dalam buka puasa. Secara sunnah. Kurma, tak ada kurma, minum air. Lepas tu, bebas. Termasuklah buah tin ke, ismi dan sebagainya. Itu begitu Perlu mujahadah tinggi untuk beramal. Ya, betul. Sebab sunnah yang orang tak amal, orang tak tahu, memang akan rasa macam pelik sebab orang tak biasa buat. Kan? So kita yang tahu ni kita cuba amalkan. Memang susah sikit lah. Benda tu memerlukan satu mujahadah dan memerlukan masa. Kemudian orang kena minat. Tak ramai orang minat. Sebab apa tak nak minat? Sebab dia tak nak berubah daripada dulu. Dia gunakan alasan yang sama je. Saya dah biasa macam ni. Saya dah ikut adat dah. Kita lupa ke Arab Jahiliah yang macam mana? Mereka pun kalau gunakan alasan tu, mereka pun takkan berubah. Sebab asal Jahiliah yang ikut dengan adat yang berlawanan dengan syarak. Kan benda-benda yang banyak kepada maksiat. Kalau mereka berpegang pada maksiat, berpegang pada ayat kata adat, takkan berubah sampai bila-bila.
takkan boleh sumur Islam. Kan? Tapi apa yang berlaku? Nabi berdakwah perlahan-lahan. Dan diterima dulu. Perlahan-lahan dikembangkan dakwah secara berperingkat. Macam itulah kita pun nak amalkan sunnah pada hari ini dalam keadaan orang tak tahu, mungkin tak suka, mungkin tak nak berubah, tak nak buat amal sunnah. So kita yang tahu ni, kita latih diri kita. Kita mungkin kena paksa mujahadah sikit. Kita sampaikan kepada orang. Biar orang ramai tak ikut pun tak apa. Yang penting kita buat tugasan kita. Kita buat. Begitulah. Buat sungguh-sungguh. Kita didik masyarakat, didik family kita, kawan-kawan, jiran-jiran dengan sunnah. Kita berpegang pada sunnah sebab inilah cara yang paling terbaik untuk kita mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Itulah insya-Allah. Baik, sekitar saya itu dulu. Kita hold dulu insya-Allah. Saya pun nak bersedia dulu untuk bergerak ke masjid dulu sebab ada perjumpaan. Yang mudah-mudahan kita dapat sesuatu bermanfaat pada petang ini. Dan saya minta maaf kepada Bonda Maimun. InsyaAllah Bonda Maimun kita jawab kemudian. Kita jawab esok nanti insyaAllah. Mungkin Bonda Maimun akan tanya lagi lah esok nanti kita akan jawab insyaAllah. Baik, itulah untuk hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilayna inda hajatin ilayh wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.